Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis yang kita sebut sebagai majlis ilmu, ataupun seperti mana yang disebut oleh baginda Nabi SAW akan Raudatul Jannah. Majlis kita malam ni bukan majlis biasa-biasa. Kalau kita tak nampak majlis malam ni majlis satu majlis kebesaran, maka maknanya iman kita lemah. Kerana majlis ilmu Nabi kata adalah Raudatul Jannah. Apa makna Raudatul Jannah? Maknanya ialah salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Dan syurga besar kecil, besarlah. Kan? Maka biar kita nampak majlis malam ni majlis yang besar. Lebih hebat lagi ada makan. Tapi dia tak bagi makan. Dia tak bagi makan sebab dia tak dapat makanan kot. Cuba bagi. Dia pun nak agak. Contoh. Baik. Ini majlis yang besar. Jadi moga-moga kalau Allah izinkan kita pada malam ni untuk duduk di dalam taman-taman syurga Allah, maka harap-harap nanti pas mati esok. Bukan esok lah, lambat lagi lah. Esok sungguh pula. Nampak? Nanti mati, nak harap-harapnya Allah masukkan kita semua ke dalam syurga yang sebenar, iaitu syurga yang hakiki nanti di hari akhirat. InsyaAllah, amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati pengurusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap, yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ni, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi
Sebenarnya saya dulu ada kuliah lah di sini, kawasan ni, tempat ni. Tapi entah macam mana dah pertembungan, akhirnya tak dapat diteruskan. Tapi alhamdulillah hari ni, malam ni kita bertemu semula, insya-Allah. Jadi malam ni saya baca kitab tapi saya ambil terus bahagian tajuk je, iaitu tajuk kita pada malam ni kita rujuk daripada kitab Jauharul Mauhub. Nama kitab dia Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, iaitu artinya permata pemberian yang indah yang menjaga akan segala hati yang lalai. Ini kitab tasawuf, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni ialah ilmu tazkiyatun nafs. Makna tazkiyatun nafs ialah mencuci hati. Guru saya berpesan pada saya kerana gurunya berpesan kepadanya. Kata guru kepada Tok Guru Siddiq Noh, iaitu Tuan Guru Haji Hitam, Pondok Tanjung Bedil, Al-Ustaz Kedah. Dia pesan ke Ustaz Siddiq, dia kata, Siddiq, jangan biarkan harimu berlalu tanpa membaca kitab-kitab tasawuf walaupun sebaris ayat sahaja. Maknanya jangan biarkan hari itu berlalu tanpa baca langsung kitab tasawuf. Kalau tak dapat baca banyak, baca sebaris pun jadilah. Tu pesan dia. Kenapa dia pesan gitu? Kerana ilmu tasawuf ni mencuci hati. Ibaratnya gini, kita hidup kat dunia ni lah, zahir kita, jasad badan kita ni kena mandi. Sehari tak mandi pun masam dah. Bayang kalau 10 hari. Begitu juga hati. Hati ni kalau tak dicuci, sehari tak cuci pun busuk dah, masam. Dan kalau kat 4 tahun tak pernah cuci hati, bayangkanlah keladak banyak mana. Kan, masam ni macam mana, tengik ni macam mana. Tapi kita tak baulah. Sebab barang hati ni barang gaib, barang yang dalam. Kan? Walaupun tak dapat bau, tapi dapat melihat tingkah lakunya. Perangainya kotor, busuk. Kotor macam mana? Cakap jelek. Kan? Kadang-kadang minta maaf cakap, kopiah atas kepala, mencarut juga mulut. Ada jenis macam ni. Kan? Sebab apa? Kopiah haji atas kepala, hatinya tak berkopiah, imannya tak berkopiah. Sebab tak dilindungi dengan tasawuf, tak disulami dengan ilmu tasawuf, maka hatinya kotor. Setakat kopiah, kalau kita nak bangga setakat kopiah, Yahudi kan kopiah, kita tengok dekat apa nama Israel, tapi kopiah dia jenis kecil atas kepala. Jadi kalau setakat nak bangga berkopiah, kafir pun boleh kan kopiah. Jadi kita bukan nak kopiah kepala, kita nak kopiah hati kita juga. Bukan nak berjubah badannya, biar berjubah dengan hati-hati. Hati kita biar elok ikut cari Islam, bukan hanya zahir pakaian saja mengikut cari Islam. Jadi tajuk kita malam ni, iaitu tajuk yang pertama daripada kitab ni, iaitu kelebihan berfikir. Tajuk dia kelebihan berfikir. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut di dalam suratul A'raf, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa ay yakuna qad iqtaraba ajaluhum. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan tiadakan menilik mereka itu, yakni puak-puak kafir. Allah tanya, awalam yanzuru fi malakut, takkah mereka, yakni puak-puak kafir ni, melihat atau menilik mereka itu? Makna menilik ni menyaksikan. Tak ada kamu menyaksikan. Kepada ayat ni turunkan kepada golongan kafir Mekah dengan mengambil fikir pada mamlikah kerajaan di dalam 7 petala langit dan bumi. Takkah kamu tengok ni, yang atur alam ni, langit bumi ni, siapa dia bagi gerak ni? Segala bentuk kehidupan, napas naik turun napas kita, rezeki, duit ringgit, apa sebagainya pun, kehidupan kita ni siapa yang jamin? Siapa yang takbir? Siapa yang urus? Takkah kamu melihat? Tu Allah tanya. Takkah kamu mikir dengan akalmu? Wa ma khalaqallahu min syai'in, dan tak cukup daripada segala yang ajaib-ajaib dan indah-indah barang yang di dalam keduanya.
dan pada barang yang dijadikan dia oleh Allah Ta'ala daripada suatu dan pada keadaan hampir ajal mereka itu. Maksud ayat ni Allah nak khabar ke kita, takkah kamu tengok perkara-perkara yang ajaib? Ajaib tak ajaib? Allah hantar satu penyakit yang tak nampak dengan mata kepala, satu dunia jatuh. Hebat tak hebat Allah Ta'ala? Kita ni habislah 4-5 tahun sekali buat pilihan raya, minta tukar kerajaan, tukar. Nak suruh banteras pusat judi, banteras kasino, banteras perkara-perkara maksiat, tak jadi juga. Bersilih ganti kerajaan, rupa tu juga. Allah tak payah tukar kerajaan, Allah hantar Covid, tutup habis kasino. Betul tak? Tutup habis pusat judi. Hantar Covid je. Tentera Allah tak nampak dengan mata kepala, kena tengok dengan mikroskop. Itu kuasa Allah. Allah nak tunjuk siapa yang berkuasa. Tak? Itu perkara-perkara ajaib. Takkah kita mikir? Allah tanya, takkah kamu lihat? Lagi ajaib, dahlah kalah pilihan raya, jadi kerajaan pula tu, lagi pelik. Nampak? Tak ajaib ke? Ajaib tu kuasa Allah kan. Allah nak tunjuk kamu jangan sombong, jangan bongkak. Walaupun kamu menang pada pandangan manusia, tapi kalau aku tak berkehendak kamu menjadi kerajaan, aku hendak yang lain, Allah berkuasa untuk ubah bila-bila masa. Siapa sangka? Penganalisis politik pun pening kepala. Dia pun tak sangka. Kan? Lepas tu nak menunjukkan siapa yang berkuasa sini. Allah lah. Ni dak ngaku habis rata ceruk kampung ngaku. Saya bakal Perdana Menteri. Apa? Nampak? Pas 7, pas 8, lepas tu pas 9, lepas tu nak buh sampai mana? Nah, ni. Kalau kurang-kurang lapik dengan insya-Allah boleh tahan kira dengan izin Allah. Ni overconfident. Ni sebab apa? Nah, walaupun IC ni tulis Islam, tapi kalau tak faham Islam, jadi habis juga. Nah, kita bukan nak semata-mata IC tulis Islam, faham Islam. Bila faham Islam, barulah Islam yang sebenar. Tak payah tunjuk IC pun orang tahu dah Islam. Nah, sebab satgi mati dalam kubur, malaikat muka nakir, bukan dia tengok IC. Dia tanya soalan berdasarkan ilmu dan amal yang kita buat masa hidup. Kalau boleh main tunjuk IC, senang. Nak mati, kata tukang mandi, jangan lupa dalam kain kapan lagi selit IC dia. Kalau boleh dengan lesen sekali, takut dia nak jalan-jalan pergi kubur sebelah ke. Senang lah. Masuk dalam kubur, malaikat tanya, marrabbuka, kan? Wa ma dinuka, apa agamamu? Sabar, dia pun keluar IC. Tengok nak kata malaikat, tokmu. Nampak mana pakai IC? Nak yang nak jawab amal. Bila amal kita masih hidup di atas dunia ikut amal Islam, barulah bila ditanya oleh malaikat apa agamamu, baru kita akan jawab agamaku Islam. Sebab apa agamaku Islam? Kerana hidupnya mengamalkan Islam. Kerana apa makna agama? Agama ni bahasa Melayu Sanskrit lama. Bahasa orang dulu-dulu, Melayu zaman dulu. Bukan agama, bukan bahasa Arab. Mana ada huruf ga dalam Arab? Ga ni Jawi. Kan? Jadi dalam Arab apa agama? Agama dalam Arab ad-din. Jadi apa makna ad-din? Ulama kupas. Makna ad-din ialah nizamul hayah. Apa maksud nizamul hayah? Nizam tu maknanya sistem ataupun cara. Hayah hidup. Nizamul hayah, sistem hidup, cara hidup. Bila kita mengaku agamaku Islam, maknanya cara hidupku Islam, sistem hidupku Islam. Bila sebut cara hidup Islam, 4 perkara asas kena ikut semua tu Islam. Mana? Yang pertama ibadat mesti ikut Islam. Yang kedua munakahat ikut Islam. Yang ketiga muamalat ikut Islam. Yang keempat jinayat ikut Islam. Bila 4 ni ikut Islam, barulah kena dengan ad-dinul Islam. Barulah kena dengan agamanya agama Islam. Itu maksud agama ni. Kita duk pakai sebut agama Islam. Orang tanya agama tu apa agama?
Ni sebab tu kita nak kata bukan hanya mengaku Islam, tapi biar faham apa tu Islam. Tak? Jadi ni Allah suruh tengok alam. Tengoklah kejadian langit bumi. Kita ni minta maaf cakap, kadang-kadang kita terlampau teruja dan taksub dan takjub kepada penciptaan ataupun kejadian yang makhluk buat. Kereta ni hebatnya. Laju. Tengok makhluk buat. Tak apa dah puji makhluk buat. Dah, tapi yang Allah buat asal mu tak nampak? Kenapa mu tak puji matahari? Tu matahari naik, mana ada tali ikat ke dia? Awan langit duduk atas kepala kita ni, mana ada tiang? Hebat tak hebat Allah buat? Tanpa tiang langit. Tapi kita tak nampak. Kita tengok awan, tengok matahari, ingat apa? Nak hujan ni, mendung ni. Allah, tanda nak sidai baju. Dia fikir nak sidai baju. Bukan salah fikir bahagian tu, tapi nak suruh biar nampak hebatnya Allah. Tu Allah cipta kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Taklah aku jadikan jin dan manusia untuk ya'budun, untuk sembah aku. Masuk sembah, tunduk. Masuk tunduk, merendahkan diri sebab nampak Allah yang paling hebat. Tu betul. Sebab tu kita semayang sujud sembah muka atas tanah. Tak kiralah muka-mu muka hebat mana pun. Muka ketua kampung ke, muka menteri 22 bulan ke, muka berebut dana menteri ke, tak kira muka siapa pun, hebat mana pun muka tu, laku mana pun muka tu, time semayang sembah, letak muka di atas tanah. Menunjukkan tak ada apa hebatmu di sisi Allah. Di sisi Allah, orang yang tunduk dan taat pada Allah, itulah orang yang hebat. Satu hari saya jemput kuliah, sekali buat tahlil dekat balai polis. Balai polis mana tak disebut, rahsia. Dibuat kat balai polis. Jadi bila majlis tu besar, mereka jemput OCPD, ketua IPD, ketua besar dekat bahagian IPD daerah, ibu pejabat polis daerah. Bila OCPD turun, segala anggota ni bila nampak dia tabik lah, sebab ketua paling besar dalam daerah tu. Tuan, dia jumpa saya tak tabik lah. Sebab saya bukan anggota. Kita salam gitu je lah. Tak apalah. Lepas tu kita buat tazkirah gitu ni sampai masuk isyak. Bila dah masuk isyak, nak semayang, jadi dalam program tu dia minta bawa pelajar tahfiz sekolah saya. Kita bawa sekali lah pelajar tahfiz. Jadi bila nak semayang, saya suruh seorang pelajar saya kamat. Kamat. Lepas habis kamat nak semayang, bangunlah berdiri. Jadi budak-budak tahfiz ni memang dah ditrain masa kat sekolah lagi, memang kita dah ajar dah. Setiap kali bila kamat berkumandang, bingkah bangun dan diri dalam saf. Jadi budak-budak ni bangun serentak semua masuk dalam saf. Budak tu ramai, kat 40 orang waktu tu. Jadi yang conquer saf pertama budak tahfiz, saf kedua pun budak tahfiz. Saf ketiga baru polis tahfiz. Yang pertama tahfiz, kedua tahfiz, tiga baru boleh. Termasuk OCBD tu, ketua tu tadi, polis daerah tu, dia duduk saf ketiga. Tak apalah kan, sebab mayang. Tapi nak tunjuk ni, jawatan dunia tak ke mana, kita nak tunjuk bila di hadapan Allah, bila saat semayang tu didirikan, bila saat rukuk, OCPD belakang punggung siapa? Masa rukuk, kan dia rukuk, depan dia tu punggung siapa? Kalau bukan punggung budak tahfiz tadi. Bila sujud, dia tu ketua polis daerah, bawah kaki siapa? Budak tahfiz. Bukan kita hina dia tak, tapi nak menunjukkan besar mana pun jawatan, depan Allah duduk bawah macam biasa, macam orang lain. Betul tak? Sultan Agung semayang letak muka bawah tanah ke letak muka kat dinding? Sebab sultan tak boleh letak bawah tanah, letak dinding itu. Tak kira mu sultan ke mu apa, raja, presiden mana pun, sembam bawah ni, dekat muka dekat tanah. Nak menunjukkan siapa? Allah lah raja yang sebenar. Habis tu yang jadi pemimpin atas muka bumi ni amanah.
tanggungjawab atas dasar orang pilih. Tu panggil wakil rakyat. Kenapa panggil wakil rakyat? Wakil dah lah, takkan semua rakyat nak pergi parlimen, pecah pintu parlimen. Penduduk Ketia je berapa ramai? Penuh 4 biji bah nak masuk dalam tu parlimen. Tak payah kata kursi dengan meja-meja campak habis. Mic berebut habis nak cakap. Jadi tak payah lagi semua kita hantar wakil. Seorang dalam ramai-ramai kita pilih dia sebagai wakil pada kita. Tu panggil wakil rakyat. Dah kenapa kita hantar wakil? Untuk nak cerita tentang apa masalah kita dalam tu, supaya dia boleh ketengahkan. Tiba-tiba dia cerita pasal kita ke dia cerita pasal dia? Dia bela kita ke dia bela dia? Jawab sekali. Takut apa? Sini. Kata dah tadi ustaz tadi kata masjid jadi perhatian. Dalam bab agama jangan takut. Biar perhatian tak perhatian. Bab agama. Kita nak bagi faham. Ni bukan cerita politik, ni cerita kitab Jauharul Mauhub. Baik. Jadi fikir. Bila fikir ni barulah kita nampak makrifah, barulah kita yakin pada Allah, baru kita tunduk pada Allah, baru kita nampak kehebatan Allah. Selagi mana kita nampak kehebatan makhluk, selagi tu kita tak nampak kehebatan Tuhan. Jadi tenggelamkan kehebatan makhluk, barulah kita akan nampak kehebatan Allah. Puji makhluk tak salah, tapi jangan lebih-lebih. Puji melambung. Bagus dia jadi PM. Masa zaman dia lah maju ekonomi hebat. Maju ekonomi tapi agama mundur apa? Betul tak? Macam kita kak, kalau umur panjang tapi banyak dosa, buat apa? Baik umur pendek tapi banyak pahala. Ada. Pergi sembahyang isyak, kita cuba suruh Tok Imam. Berani tak Tok Imam nak doa macam ni? Ya Allah, kalaulah esok ada kebaikan buat diriku, panjangkan umurku. Tapi kalau esok sudah tidak ada kebaikan buat diriku, malah bertambah dosaku, matikan ku malam ni. Agak-agak jemaah belakang nak amin tak? Apa doa ni? Dah betul lah. Kalau esok kita hidup bertambah dosa, apa hidup lagi? Yang kita nak ni kebaikan, sebab kehidupan yang hakiki mana dia? Akhirat, bukan dunia. Dunia pinjaman sementara je. Tapi kita terpukau dengan dunia. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Pada hujung ayat tu, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Dan kehidupan dunia ni adalah tipu daya semata-mata, kesenangan yang menjadi tipu daya bagi orang yang terpedaya. Dia berasa senang dengan sonok dengan dunia. Dia, tuan-tuan, kalau kita saat nak dipisahkan antara roh dengan jasad, nak tengok teruk ke tak teruk, tengok hubungan kita dengan dunia macam mana. Kalau hubungan kita dengan dunia ni terlampau rapat, bayangkan macam mana nak dipisahkan, sebab terlampau rapat. Ibarat ulama buat contoh, manusia pakai baju ketat. Jasad tu diri dia, baju tu dunia dia. Bila nak dipisahkan dunia dengan badan dia, baju yang ketat, baju adik dia ketat sangat. Ketat, bila nak buka keluar tu macam mana nak keluar? Allah payah. Sangat tak jadi. Lah kali bila payah sangat macam mana? Sentak koyak tak baju. Koyak habis. Tu yang ada orang mati terlampau payah, malaikat sentak nyawa dia. Menjerit meraung. Sebab apa? Sebab terlampau rapat dengan dunia. Hati tu hubbud dunia, cinta dunia sangat. Buat apa pun nak dunia. Sampai ke semayang pun dunia. Sampai nak ibadat pun dunia ada. Kita kata malam ni ada ceramah datang ada makan tak? Tanya ada makan tak? Kita kata ada. Dia tanya pula, kambing ke benda ke kuih je? Kuih tak main lah. Mana habuan dia nak dunia juga. Nak bahagian ada makan baru datang. Nak bahagian ada dapat gitu ini bahagian dunia baru nak. Kalau semata-mata akhirat ada. Ni
Habis dah macam mana? Kita ni kalau dunia tu jadi dunia tak apalah, tak pelik sangat. Tapi kalau akhirat pun jadi dunia tu pelik. Kita nak bawa depan Allah nanti, nak bawa apa kalau macam tu? Dan kalau bahagian akhirat pun jadi dunia, semayang pun jadi dunia, puasa jadi dunia, korban jadi dunia. Kan? Korban pulun habis daging, dia masuk korban. Habis-habis orang dah lapar apa semua, tengok-tengok dia parking kereta tepi masjid tu, siap buka bonet lagi. Tengok 3 besen belakang bonet tu. Daging saya tadi bos semua sini, ambil semua. La ilaha illallah. Maqasid tujuan korban untuk menyampaikan daging tu kepada fakir miskin. Sebab tu ulama jawab, kalau daging korban tak sampai ke orang fakir miskin, korbannya tak sah. Bolehlah makan beef stick tu, bolehlah buat daging tu, boleh buat makan, tapi pahala korban tak dapat. Sebab maqasid tujuan korban nak menyampaikan daging kepada orang yang tak biasa makan daging. Mana ni orang susah, orang fakir miskin, kadang-kadang tak mampu nak beli daging sebab mahal, dia orang susah. Tu Islam ajar sama-sama sharing. Islam ni yang terbaik, dia ajar yang terbaik, sama-sama senang, sama-sama susah. Kan? Kita ada duit lebih, keluarkan duit kita, beli lembu korban, kemudian bagikan daging kepada orang yang tak dapat, tak berdaya nak masuk korban sebab duit tak ada, sebab dia orang susah. Kita duit ada, daging tak beli, tapi berebut kepala. Rebut daging. Cok-cok dah ambil apa semua. Ni nak jadi apa? Sebab apa? Sebab ibadat tak jadi ibadat, tapi ibadat jadi adat. Ini yang berlaku. Ibadat jadi adat. Adat kebiasaan lah. Tiap-tiap tahun sambut macam tu juga, macam tu juga. Tak ada perubahan langsung. Kita tak nak macam tu. Kita nak biar adat jadi ibadat, bukan ibadat jadi adat. Biarlah kebiasaan kita tu yang jadi ibadat, bukan ibadat tu jadi kebiasaan saja, sampai tak ada apa-apa hasil daripada faedah yang kita dapat daripada kerja amal ibadat yang kita lakukan. Rugilah. Kan? Tadi tak nak macam tu. Ada tengah semayang ingat lagi makan. Kita pergi kuliah satu surau tu. Surau tu tak bersama mana lah. Lepas tu pula AJK pun satu hal juga. Surau tu ada buat makan juga. Cuma mungkinlah Jabatan Agama tak tahu lagi, jadi dia lepas lah. Jadi dia pergi letak nasi tepi tu. Sah pertama tepi, tapi belakang cemen tu lah ada tingkap. Boleh nampak lah tu. Jadi masa ngah semayang, ada seorang pakcik ni semayang sebelah saya. Tengah-tengah semayang dia toleh nasi. Dia takut hilang. Ada lagi. Takut orang ambil nasi. Tengah semayang ingat nasi dah, macam mana? Allahu Akbar. Allah tu. Masalah. Jadi kata Syekh, jika memikir mereka itu indah kejadian barang yang di dalam keduanya, nescaya dapat petunjuk mereka itu padanya atas hikmah Allah Ta'ala. Kalau kita tilik tengok kejadian alam ini, kita akan nampak hebatnya Allah. Tapi sebab kita tilik barang ciptaan manusia, kita tak nampaklah hebatnya Allah. Akhirnya nampak hebat manusia. Kita tilik benda, tilik kereta model terbaru keluar. Kita tilik apa? Tilik telefon yang terbaru, yang paling canggih. Kita tilik bangunan orang buat tinggi mana, KLCC. Akhirnya nampak kehebatan makhluk ke kehebatan Allah? Nampak makhluk lah. Sebab tengok kehebatan-kehebatan yang makhluk buat. Cuba tilik apa yang Allah buat. Langit. Kan? Tayar kereta kita hebat macam mana pun, cukup 5 tahun kena tukar. Kalau tak sampai 5 tahun tapi dah haus, kena tukar. Tapak kaki kita bila tukar? Mana dia tukar? Kita pergi bengkel kedai tayar, bagi balancing sikit, dia macam kona tak kena. Kata tokek, mana kereta? Bukan kereta. Habis tu kaki saya. Cina tu pun bagi kaki atas muka. Dia kata mana pula kaki nak buat balancing? Tak ada. Allah buat elok lah kaki kita. Tak payah nak tukar tayar, tak payah buat alignment balancing. Pakai sampai ke mati. Kalau 80 tahun hidup, 80 tahun lah kaki tu. Betul tak? Ni ponggong kita. Kita duduk selesa sedap. Sebab apa? Sebab ada cushion kat ponggong ni. Allah buat dah elok dah, ada cushion, ada dia punya lapik dia.
Tu duduk sedap selesa. Selesa sampai terlelap tu. Tu. Allah buat semua dah. Pandanglah ciptaan Allah. Ni hanya pandang ciptaan makhluk. Ni nampak akhirnya kehebatan Allah. Dan kamal pada zatnya. Maksud kamal sini sempurna. Sempurna akan Allah Ta'ala. Yang lain tidak sempurna. Kan? Allah yang paling sempurna. Dan jika memikir mereka itu pada keadaan hampir ajal mereka itu, maka putuslah angan-angan cita-cita mereka itu. Kita ni kalau terlebih ke dunia sangat, duk kepala asyik duk ingat dunia dia, ingat kepada mati. Ingat pada maut. Macam mana nak ingat mati Ustaz? Payahlah, pergi hospital. Cakap dengan nurse tu ke, saya nak pergi ward yang orang tak lama dah. Mana ward yang kritikal. Pergi lah tengok orang duk main tarik nafas. Kita baru terasa, Allah, nasib baik aku nafas senang, dia ni nafas pun payah. Betul tak? Kita hari ni tak nampak nikmat kesyukuran nafas yang kita sedut. Sebab apa? Sebab yang kita sedut ni mudah. Tarik mudah, lepas pun mudah. Tapi cuba orang yang sakit lelah, nafas tak cukup, duk minta nyawa dia kata. Oksigen. Sebab apa? Sebab dia nafas tak cukup. Tengah-tengah dia nafas tak cukup tu, kita cerita bab dunia, dia layan tak? Dia tengah macam tu, kita bisik kat telinga dengan kata kerajaan nak bagi duit 10,000. Hilang tak dia punya sakit dia? Tak, makin kuat. Gitu. Nampak? Tak jadi. Sebab apa? Bila dalam keadaan kritikal begitu, dunia ni jadi murah semurah-murahnya. Dunia tak ada nilai. Sebab apa? Waktu tu dia akan nampak akhirat semata. Sebab tu kadang-kadang penyakit itu nikmat. Jangan kita ngomel. Tapi kadang-kadang sehat itu bala. Ada orang sehat sombong. Kan? Kita pun kagumkan main tu. Hebat ni sampai 94 tu. Nak sampai 94 tak mati. Sehat tu. Tengoklah, sehat baguslah 94, tapi adakah amal macam 94 juga? Amal banyak mana? Umur panjang amal sikit tak guna juga. Baik macam iblis. Iblis umur panjang. Iblis pun bukan baru sekarang lahir. Sebelum Nabi Adam lagi iblis ada dah. Nabi Adam tak cipta lagi, iblis ada dah. Nama dia Azazil. Nabi Adam dah lahir, Nabi Adam pun wafat dah. Dia diri sampai sekarang ada lagi. Allah panjang umur. Tapi panjang umur dia berguna tak? Tak guna. Lepas tu kalau kita doa minta panjang umur saja, baru setara dengan iblis. Panjang umur baru setara dengan iblis. Dan kalau tak nak sama dengan iblis, ya Allah panjangkan umurku dalam kebajikan. Barulah tak macam iblis. Panjang umur tapi buat baik. Panjang umur tapi bertambah amal, bertambah pahala. Tu. Jadi putus bahagian dunia. Ini nafas kita kan. Nak try macam mana besarnya nikmat nafas, cuba buat sekali balik ni. Pas mayang isyak lagi, balik. Tapi ambil dululah nasi tu kan. Balik takut kempunan pula tak makan. Balik rumah, kan ada besen kat bilik air rumah kita tu. Sembam, masukkan muka selam dalam tu. Selam masuk dalam tu, jangan lama sangat. Lebih kurang 2 jam setengah. Nampak? Tangan gini, angkat kepala keluar daripada air tu. Allah. Baru tahu besar tak besar nikmat bernafas. Bila tak dapat nafas. Nikmat ni akan terasa bila ia tidak ada. Bila Allah ambil balik, baru tahu Allah. Jangan sekarang masa ulama hidup dia caci maki, panggil ulama setan lah, ulama dajjal lah. Bila mati tok-tok guru, baru kita kehilangan seorang ulama yang hebat dalam negara kita gini. Baru nak terasa. Bila benda sudah tak ada. Macam budak anak-anak muda pula kadang-kadang bertekak dengan ayah, gaduh dengan ayah. Gaduh kan sebab apa? Gaduh pasal tongkat motor. Ayah kata buat double stand, tak, dia tongkat satu stand. Gaduh tu. Gaduh benda kecil je, gaduh. Nak sampai menyumpah-nyumpah ayah. Tengok-tengok esok ayah dia menghembuskan nafas terakhir.
Barulah nak menangis, ayah saya tongkat dah 2 dah ni ayah, 3 nampak. Barulah nak cari ayah. Sebab apa? Bila tak ada. Jadi jangan tunggu tak ada baru nak rasa. Masa ada lah. Sebab tu Allah, apa yang agama ajar ni elok dah. Contohnya, kita bagi contoh. Agama ajar kita puasa. Apa hikmah puasa? Bukan nak lapar dahaga je, tapi biar kita terasa betapa besarnya nikmat makanan yang kita makan. Masa tak bukan bulan puasa macam sekarang ni, kita makan karipap, tepung karipap jatuh ke lantai. Kita ambil tak? Dah ambil tak payah kata tepung. Kalau seketul jatuh pun, kita kuih dengan kaki dah kotor. Tapi masa bulan Ramadan macam, kita nak pergi kerja, hantar anak pergi sekolah pasti. Anak kita kecil lagi, umur baru 6 tahun. Jadi tak puasa lagi lah. Jadi sian lah dia tak puasa, kita belikan karipap. Jadi masa duduk atas motor tu, tengah tunggu kat traffic light, dia pun ngap, jatuh tepung karipap tu. Tepung ni bukan inti tepung, jatuh ke atas jalan. Kita pun tengok tepung. Kita kata apa? Allah, aku dapat tepung ni pun jadi. Dapat tepung pun jadi sedap tepung ni. Sebab apa? Sebab masa tu tengah puasa. Baru tahu, oi besarnya tepung pun terasa nikmat. Sebab apa? Sebab masa tu perut kosong. Betul tak? Kita pergi bazar Ramadan petang-petang, kawan tu jual air tak tuang lagi, baru tuang ais, berdarah hidung ni. Tengok ais, oh sedap. Dia kata ais pun jadi nampak? Cuba masa sekarang ni kan, AJK kata ada makan, dia pun tanya air ada air, sedia tak air? Takkan makan je tercekik Kawan pun ambil cawan, bubuh air je bagi. Marah tak kita? Apa ni air je, air tak ada ke? Takkan air je? Marah. Tapi masa bulan puasa, kita jawab benda, ais pun jadilah. Sebab apa? Sebab baru rasa betapa besarnya nikmat walaupun ia kecil. Ada? Macam kita kak, masjid buat makan, tanya makan apa masjid? Malam ni cerita makan aja. Kata masjid buat makan apa? Kambing. Dia pun pegang perut, rezeki dia kata. Esok pula buat makan lagi masjid, tanya malam ni pula makan apa? Malam ni tak ada kambing, karipap je. Karipap, tak pula dia sebut rezeki. Sebab apa? Kadang-kadang kita nampak bila benda yang besar baru sebut rezeki, benda kecil tak sebut rezeki. Sedangkan kecil ke besar semua rezeki. Apa saja kurniaan Allah semua rezeki. Sikit ke banyak rezeki. Kita dapat duit kat 1,500 baru nak kata rezeki. Nah, dapat 10 sen tak kata apa. Padahal 10 sen pun rezeki juga. Ni. Sebab apa? Sebab kita tak mengenal siapa yang memberi tu. Itu kata guru kami, jangan tengok apa yang kamu dapat, tapi tengoklah siapa yang mendapatkan kamu, siapa yang bagi. Jangan tengok apa yang diberi, tapi tengoklah siapa yang memberi. Kan? Walaupun barang tu mungkin barang murah, tapi kalau yang memberi tu sesuatu yang hebat, murah tu pun jadi mahal. Contoh, kampung kita ni tiba-tibalah Agung datang ziarah. Dia cari durian ke macam mana tah, masuk kampung Ketia ni. Masuk gilah masjid kita ni. Datang semayang sini apa semua. Agung, bukan calon-calon orang, Agung. Tiba-tiba Agung dia nak tulis nama kat depan tu lah, kat buku tu nak tembak juga Agung. Nak tulis tu tak ada pen. Kebetulan kat poket kita ada pen. Kebetulan. Lepas tu Agung kata pinjam sekejap pen. Pen kita pen bodoh je. Itu pun masa jalan masjid jumpa pi jalan. Kita ingat ambil pen tu nak buat korek telinga. Nampak? Tiba apalah simpan dulu. Tengok Agung minta pinjam. Pinjam pen nak tulis nama, Agung kata. Kita pun bagi. Agung tulis, lepas tu dia bagi balik. Dia kata terima kasih. Bagi pen. Kita rasa pen tu jadi macam mana? Pen tu sama tak taraf dia dengan tepi jalan tadi? Tak, sebab bekas tangan Agung. Kita pegang menggigil. Nampak? Bubuh kat frame ni. Tulis ni, pen yang dipegang Agung. Senyum tak sudah.
Nampak? Jadi gila tu kot. Nampak? Sebab apa? Sebab padahal tadi nampak benda tu mudahnya, lekehnya. Tapi sebab orang yang hebat pegang jadi hebat. Itu gak ni keliling kita ni kadang-kadang benda-benda biasa je. Tapi bila kita memandang yang biasa tu datang daripada Allah, dia tak jadi biasa dah, tapi dia jadi luar biasa. Jadi hebat. Jadi berbalik pada pesan guru kita, dia kata jangan pandang apa yang diberi, tapi pandanglah siapa yang memberi. Kalau kamu pandang segala yang kamu dapat ni daripada Allah, maka apa yang kamu terima tu kamu akan nampak kebesaran dia, hebat dia, termasuk penyakit sekalipun. Azan bagi azan dulu. Azan kan? Belum lagi tu? Oh, handset. Sebenarnya handset pun azan. Canggih. Apa lah tadi? Lupa dah. Besar tadi. Nampak kebesaran Allah. Walaupun contoh penyakit. Contoh Uwais Al-Qarni, seorang yang dikatakan sebagai sahabat Nabi. Setengah riwayat kata, setengah pendapat kata bukan sahabat sebab dia tak pernah bertemu dengan Rasulullah, tapi dia hidup di zaman Rasulullah. Uwais ni orang tak kenal dia sebab dia ni orang cakap apa, suka menyendiri. Dia tak suka kepo-kepo sangat, tak ada. Dia seorang-seorang dia buat ibadat, dan dia suka sorok-sorokkan ibadat dia sebab dia takut riak dan sebagainya. Walaupun penduduk dunia ni, penduduk bumi ni tak berapa kenal sangat dia Uwais Al-Qarni, tapi penduduk langit 1 sampai 7 semua kenal Uwais Al-Qarni. Kan? Dan Uwais Al-Qarni ni Allah uji dia, Allah timpakan atas dia penyakit sopak. Penyakit sopak ni penyakit zaman dulu-dulu, yang ni tompok-tompok putih. Ni tompok. Penuh pula tu, daripada kepala sampai kaki penuh tompok-tompok putih. Bila lepas tu penyakit tu pula boleh berjangkit, jadi orang tak nak kawan dengan dia, orang menjauh. Dan dia pun hidup dia Allah uji dengan susah. Dia hidup miskin, susah. Uwais Al-Qarni, nak tompok-tompok muka dia. Lepas tu satu hari dia dapat mengerjakan umrah. Dia bawa mak dia pergi Mekah. Sampai dekat Multazam. Multazam ni antara pintu Kaabah dengan Hajarul Aswad, duduk depan tu. Itu dipanggil Multazam. Kenapa? Di situ mustajab doa. Kalau kita duduk situ minta apa, insya-Allah Allah makbul. Kan? Itu tempat mustajab doa. Pergi duduk situ. Dia pun duduk situ, dia dengan mak dia doa. Kemudian habislah doa, mak dia tanya, "Uwais, hang doa apa?" Uwais kata, "Saya doa mak masuk syurga." Kata mak dia, "Kenapa hang tak doa hang masuk syurga?" Dia kata, "Tak apalah, mak masuk dulu. Kan? Nabi dah cakap dalam syurga boleh minta apa saja. Bila mak masuk syurga, mak tengok saya tak ada, mak mintalah ke Allah, ya Allah, mana anak aku masuklah kan dia dalam syurga." Tu dia. Maknanya dia dahulukan mak dia. Kita, Allah aku dulu ni, yang lain tu biar dulu lah. Ni dah dia ingat mak dia dulu, sebab mak dia yang berkorban untuk dia. Nak 9 bulan dalam perut apa semua. Kan? Tu dia doa. Jadi kata mak dia, Uwais, kamu tak doa ke Allah supaya Allah hilangkan penyakit sopak kamu ni, tompok-tompok ni? Kan? Kata dia jawab apa? "Tak payahlah mak, ini pemberian Allah. Allah bagi kat saya." Ni kata. Kata mak dia, sebab penyakit sopak ni lah orang benci kat kau. Orang tak nak kawan dengan kau lah, orang berjauh dengan kau lah. Mintalah, ni masalah ni. Minta Allah hilangkan penyakit sopak ni. Apa jawab Uwais? Dia kata, "Tak apalah mak, biarlah manusia tak suka pun, tapi Allah suka. Tanda Allah suka, Allah bagi tu kat saya. Allah tak bagi kat orang lain, maknanya istimewa. Allah tak bagi penyakit sopak ni kat orang lain, Allah bagi kat saya. Itu maknanya istimewa." Dia kata. Tu bila iman dia nampak siapa yang beri, tu hebat. Penyakit yang sama tapi hati yang berbeza. Ada orang bila nampak penyakit, musibah habis teruklah aku, mampalah, ngomel. Tapi ada orang hatinya suluhan iman, suluhan takwa, tak, dia tak ngomel. Tak apa, ikhtiar berubat silakan, tapi jangan rasa benda tu menyusahkan, kerana ini kurniaan Allah. Yang beri tu Allah. Dia kata, "Ni Allah bagi kat saya mak."
Kan? Takkan saya nak suruh Allah ambil balik, Allah bagi kat saya dah. Lain kali mak dia pun tak tahu nak kata apa, mak dia kata gini lah, kalau hang tak doa, hang anak derhaka. Takutlah dia sebab dia anak yang soleh. Dia kata, macam tu saya doa lah, saya doa. Dia pun doa, ya Allah, hilangkanlah penyakit sopak yang ada pada aku ni. Tapi di hujung doa, dalam kitab sebut, di hujung doa, dia sebut pelannya, tapi jangan buang semua, dia kata. Dia nak juga. Dia kata, ya Allah, hilangkanlah penyakit sopak ni, tapi jangan buang semua, dia kata. Pelan dia sebut, jangan buang semua. Akhirnya Allah makbulkan permintaan dia. Semua penyakit sopak dia hilang, melainkan di belakang tengkuk ada tumpukan putih. Yang tu Allah tinggalkan. Kan? Nabi pernah berpesan kepada Saidina Umar dengan Saidina Ali, nanti setelah aku wafat akan datang sekumpulan pedagang daripada bumi Yaman datang ke Madinah. Dalam ramai-ramai itu ada seorang lelaki bernama Uwais Al-Qarni. Pergilah bertemu dengan dia dan mintalah doa pada dia, kerana dia tu kekasih Allah, doanya sangat makbul. Apa saja dia minta Allah beri, sebab hubungan dia dengan Allah sangat rapat. Pesan Nabi kepada sahabat dua orang. Akhirnya berlakulah hari yang Nabi maksudkan. Nabi dah wafat apa semua, datang kumpulan pedagang daripada Yaman. Saidina Umar teringat, lantas berpesan pada Ali, Ali, ingat tak Nabi pernah pesan kat kita dulu? Jom kita pergi cari. Nampak kumpulan dia tanya, siapa sini Uwais Al-Qarni? Kumpulan pedagang pun senyap, tak kata apa. Dia kata, tak tahu, kami tak kenal siapa dia Uwais Al-Qarni. Sebab khabar dah kan tadi, penduduk dunia kurang kenal dia. Kami tak kenal siapa dia. Tapi adalah satu orang pemuda, dia ikut kami berdagang juga, tapi dia suka menyendiri. Dia ada kat bawah pokok sana, pergi cuba tengok. Agaknya dia kot. Memang Uwais duduk kat pokok tu seorang-seorang dia je, bertafakur, zikir kepada Allah. Jadi dua orang sahabat ni pergilah mendekat. Sebelum tu sahabat dah tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami nak cam dia? Macam mana kami nak tahu benar dia tu Uwais Al-Qarni? Kata Nabi, kamu lihat di belakang tengkuknya ada tumpukan putih. Kalau ada tumpukan putih tu, itulah Uwais Al-Qarni. Berdasarkan cerita yang Allah hilangkan penyakit sopak dia tadi. Lagi pergi kat lelaki tu tanya, Saidina Umar tanya, man anta, siapa awak? Jawab Uwais, Abdullah. Dia bergurau. Dia kata Abdullah, maksud Abdullah hamba Allah. Memang betul lah, hamba Allah, kan? Hamba Allah. Apa nama Saidina Umar tergelak kecil. Dia kata, anak Abdullah aidan, saya pun Abdullah juga, saya pun hamba Allah juga. Dak mas muka, siapa nama awak? Dia tanya. Lantas kata Uwais, ana Uwais Al-Qarni. Lantas Saidina Ali pula kata, boleh tak saya nak tengok belakang tengkuk kamu? Kata Uwais, silakan. Dia pun angkat sikit jubah ni, nampak ada tumpukan putih. Benarlah itu Uwais Al-Qarni. Lantas kata Saidina Umar dengan Saidina Ali, yang kami jumpa kamu ni atas pesanan Nabi. Nabi yang suruh jumpa. Nabi kata minta doa pada kamu. Jawab Uwais, kalau bukan ini pesanan Nabi, nescaya aku takkan doa untuk kamu, kerana kamu berdua sahabat Nabi, sedangkan aku bukan sahabat. Kamu duduk dengan Nabi, kamu lebih mulia daripada aku. Tapi sebab ini Nabi yang suruh, tak apalah, aku doa sebab Nabi yang suruh. Dia doa. Menangis Saidina Umar. Nak ceritanya tu, tak apalah, sama juga dengan dalam keadaan kita hari ni. Walaupun kita ni bukan siapa-siapa, kita bukan sahabat Nabi, keturunan Nabi pun mungkin bukan. Tapi kalau kita bertakwa di sisi Allah, menampak kebesaran Allah, nampak segala kehebatan Allah, nampak segala yang kita dapat adalah kurniaan Allah, kita menjadi seorang hamba yang sangat rapat dengan Allah Ta'ala. Sehingga kan bila rapat, minta apa pun dapat. Macam anak yang rapat dengan mak dia, selalu anak bongsu lah, paling manja, rapat dengan mak, minta apa pun dapat. Tu sebab terlampau rapat. Gitu tak? Jadi kita duk rapat dengan YB sebab nak minta projek. Masa dia jadi YB lah, so tak jadi YB. Masa mula-mula ya jadi YB yang berhormat, tengok-tengok kalah, tak jadi dah yang berhormat, tapi jadi YB lagi yang buncit. Tak nampak? Minta projek boleh tak? Tak ada dah.
Tak jadi apa dah. Sebab apa? Sebab dia makhluk tak kekal. Tapi kalau kita rapat dengan Allah, Allah kekal. Allah bersifat baqa. Allah jadi Tuhan bukan dengan pilihan. Pakatlah ramai-ramai kita pakat. Pilihan raya akan datang, kita jangan undi Allah. Ingat Allah heran mu tak undi. Tak ada siapa sokong Allah pun. Allah tetap Tuhan yang Maha Esa. Tak ada masalah. Jadi kita kena ingat, bukan Islam yang memerlukan kita, tapi kita yang memerlukan Islam. Bukan Allah perlukan kita, kita yang perlukan Allah. Jangan sombong dengan Allah. Jangan ingat bila kita tak berjuang, kalau aku tak berjuang kalahlah hangpa. Tak. Perjuangan Islam tak memerlukan diri kita. Kita yang memerlukan perjuangan Islam. Kita yang memerlukan untuk pertahankan Islam. Sebab kita yang nak mendambakan syurga Allah. Bukan syurga yang terhegeh-hegeh nak kita. Kita yang terhegeh-hegeh nak masuk dalam syurga Allah. Jadi biar kita jelas dan clear dan faham. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Islam, hubungan kita dalam perjuangan ni. Bermula daripada fikiran kita. Betulkan fikiran kita, dia nampak segala-galanya milik Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, barulah hati ni akan benar-benar tunduk kepada Allah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Sebab dah bunyi dah tik-tik tadi nak. Dia kena ikut SOP. Ada seorang sahabat ni dekat masjid lain dia jemaah. Dia tanya saya. Dia kata, Ustaz tahu tak apa tu SOP? Saya kata tahu lah. Apa dia Ustaz? Dia tanya. SOP tu Standard of Procedure ni, saya kata. Dia kata salah Ustaz. Salah. Habis tu apa? SOP tu saya orang PAS. Nampak? Dia kata, bukan politik tak, dia kata. Saya cerita balik je. Nampak? Dia kata sebab tu, dia kata kita dah lama dah ikut SOP Ustaz, dia kata. Apalah. Jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang kita sampaikan adalah untuk memahamkan kita dengan Islam, dengan agama kita yang sebenar. Seperti mana awal-awal kuliah tadi kita sebut, jangan kita hanya mengaku Islam, tapi biarlah kita faham Islam. Bila kita faham Islam, tak mengaku pun orang nampak kita memang Islam dah. Jadi moga-moga malam ni tanam keazaman untuk meningkatkan lagi mutu keislaman kita supaya lebih baik dan lebih baik, semakin hari semakin baik, insya-Allah. Dan macam biasa mana-mana kuliah saya pergi, kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Di sana kita ada jual antara jualan yang terhangat, iaitu telur masin. Sampai kadang-kadang setengah masjid dia tak ingat nama saya, dia panggil Ustaz Telur Masin. Dia ingat telur masin daripada saya. Aku asam kau. Tak apalah. Kita ada jual telur masin tu. Dan telur masin ni kita buat daripada telur itik yang kita bela. Bela kat pondok tu. Jadi maknanya telur masin ni bukan sebarangan telur. Kerana dia bukan sebarangan itik, tapi dia adalah itik mengaji pondok punya itik. Jadi ni telur ni power punya telur. Jadi pakat-pakat membeli sambil menderma untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami, untuk membantu perjuangan Islam supaya subur dan terus subur, dan khususnya di bumi kita, di tanah air kita, dan umumnya di seluruh dunia, insya-Allah. Jadi sekadar tu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malal salihin, wa niyyatana niyyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.